Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini untuk kita membicarakan tajuk baru, tetapi kita pergi kepada bahagian kedua lah. Video sebelum ini saya telah membincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan tajuk ibadati, ibadahku, siri yang pertama. Boleh lihat sahaja di video-video sebelum ni di YouTube channel Dr. Hamimi. Sebelum ni siri yang pertama kita lebih kepada bagaimana nak menyebut rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada 5 dan rukun iman ada 6. Bagaimana nak menyebut dalam bahasa Arab? Al-imanu billah, al-imanu bil malaikah, sehinggalah al-imanu bil qada wal qadar, dan juga rukun Islam daripada an-nutqu bis syahadatain, membawa maksud mengucap 2 kalimah syahadah, sehinggalah ibadah haji. Jadi untuk siri yang kedua ini kita akan lebih kepada hal-hal lain lah yang berkaitan dengan ibadah. Contohnya saya bawakan di sini bagaimana kita nak menyebut solat subuh. Memang kita baca dalam niat kita lah, usalli fardas subhi, usalli fardas subhi. Jadi solat subuh itu disebut solatus subhi, tapi kita wakafkan dia menjadi solatus subhi. Okey, seterusnya solat zuhur dipanggil solatus zuhri, solatus zuhur. Okey, sebab tu kita dalam bahasa Melayu kita ada guna perkataan zuhur, sebab zuhur tu datang daripada perkataan az-zuhru, tetapi apabila digabungkan dengan solat ni jadi solatus zuhri. Jadi kita ambil wakaf, bunyilah dalam bahasa Melayu itu zuhur. Dalam niat solat kita baca usalli solataz zuhri, kan, arba'a rakaatin. Baik, seterusnya solat asar kita panggil solatul asri, solatul asar. Bila kita wakafkan bunyi asar, tu yang jadi solat asar. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mana dah menonton video ini ataupun Facebook Live ini, kalau boleh kita cubalah sebut dengan bunyi yang betul, bukan lagi solat asar tapi asar. Tu digantikan dengan huruf ain, bunyi asar, salatul asri. Jadi orang-orang pun nampak, oh Masya Allah, sebutan kita bunyi tu dah bunyi Arab dah, kan. Jadi bila kita biasa bunyikan dengan bunyi yang betul, nanti kita punya niat pun, kalau kita baca lafaz pun betul juga. Kalau tidak, dia akan mempengaruhi sebutan tuan-tuan dan puan-puan apabila kita solat nanti. Contohnya usalli salatal asri, sepatutnya usalli salatal asri. Jadi bila kita biasa menyebut dengan ain tu, jadi dalam solat juga kita akan menyebut dengan makhraj yang betul. Biasakan kita menyebut perkataan Arab ini dalam bahasa Melayu dengan sebutan atau makhraj yang betul. Okey. Baik, seterusnya salatul maghrib. Maghrib, ghain, ada ghain kat situ, kan. Bukan maghrib M-A-G-E tapi M-A-G-H. So ada bunyi ghain kat situ. Salatul maghrib. Cuba tuan-tuan dan puan-puan sebut salatul maghrib. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dalam suratul Fatihah juga ada mim bertemu dengan ghain ni. Di mana? Di ayat yang akhir sekali, kan. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Ada ghain bunyi kat situ. Jadi sebutannya adalah salatul maghrib. Dan solat yang terakhir dalam solat 5 waktu yang wajib kita kerjakan adalah salatul isya. Salatul isya. Kalau video-video sebelum ni kita dah belajar dah cara nak menyebut makan malam adalah ain berbaris atas, al-isya. Solat adalah salatul isya berbaris bawah. So jangan kita confuse dan jangan kita confusekan rakan-rakan kita kelirukan mereka. Make sure kita baca baris bawah untuk solat isya dan baris atas membawa maksud dinner ataupun makan malam. Baik, seterusnya soalan-soalan yang kita tanyakan berkenaan dengan solat ni, kalau kita nak cuba buat satu conversation, hiwar ataupun perbualan, kita boleh saja tanyakan dengan rakan-rakan kita yang sparring ataupun bercakap dengan kita ni, mata tusalli, kan. Mata tusalli bermaksud bilakah, mata tu bilakah
Tusalli untuk lelaki, bilakah awak solat? Dan kalau kita tanya kepada perempuan, mata tusallina, contohnya ya Fatimah, mata tusallina, diikuti dengan solat yang kita nak tanyalah bila dia sembahyang. Contohnya solat asar, mata tusallina salatal asri ya Fatimah. Maksudnya ya Fatimah, wahai Fatimah, bila awak sembahyang solat asar? Bila awak solat asar? Okey, ataupun ya Ramli, mata tusalli salataz zuhri? Bila awak sembahyang solat zuhur? Okey, itu soalan dia. Jadi yang tempat kosong tu isi saja dengan solatul subhi ataupun solatul zuhri, solatul asri, solatul maghrib ataupun solatul isya. Baik. Jadi orang yang ditanyakan soalan tu macam mana dia nak jawab? Dia jawab usalli, saya sembahyang, diikuti dengan nama solat, usalli salatul maghrib ataupun salatul asri. Tadi dia nak jawab fi, pada. Pada ni boleh sebutlah masa, contohnya jam kan, fi sa'ah al-khamisah. Jadi tuan-tuan dan puan kata mana nak cari jam ni, tak belajar lagi, rujuk video kita sebelum ni, saya dah tunjukkan bagaimana nak menyebut masa, jam, okey, berserta dengan minit, berserta dengan pagi, siang dan malam. Contohnya saya sembahyang asar, saya solat asar pada pukul 5 petang, usalli salatal asri fi ataupun fi sa'ah al-khamisah masa'an. Saya solat asar pada jam 5 petang. Usalli salatal asri fi sa'atil khamisah masa'an. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita mulakan dengan perbualan yang ringkas-ringkas macam ni, tak adalah kita rasa macam susah sangat kita nak berbual kan. Jangan buat ayat yang panjang-panjang sangat. Mulakan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah kita seharian dulu. Jadi kita, kalau kita dah master dengan perbualan-perbualan yang pendek ni, barulah kita pergi kepada perbualan-perbualan yang lebih kompleks dan lebih panjang. Jadi itulah antara tips-tips sebenarnya yang saya selalu sarankan kepada orang awam, terutama pada mereka yang tidak pernah mempelajari bahasa Arab dengan formal ataupun tak ada background bahasa Arab. Jadi mereka akan selalu memberikan feedback kepada saya bahawa okey, kalau kita mulakan dengan ayat-ayat yang mudah, maka kita akan rasa lebih bermotivasi sebenarnya untuk mempraktikkan perbualan-perbualan tersebut. Baik. Seterusnya yang saya nak sentuh juga adalah dalam ibadah kita ada salah satu bacaan, iaitu bacaan dalam rukun duduk di antara dua sujud. Ramai yang selalu, termasuk diberi saya lah, saya beri peringatan pada diri saya sendiri, yang kadang-kadang nampak macam remeh je. Ramai yang duduk antara dua sujud ni dan habis lagi dia dah sujud balik. Okey, cuba kita lihat. Bacaan dia banyak ni tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita selalu baca dengan keadaan yang sangat laju. Cuba kita lihat apa yang yang dipaparkan di skrin ni. Rabbil firli 1, warhamni 2, wajburni 3, warfa'ni ada 4 di situ, warzuqni ada 5, wahdini 6, wa'afini 7, wa'fu anni. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 tuan-tuan dan puan-puan permohonan yang kita bacakan semasa duduk di antara dua sujud. Bayangkan, cuba lihat pada maksudnya. Rabbil firli, ya Allah, kita katakan ampunkanlah dosaku ya Allah, Rabbil firli. Kemudian warhamni, rahmatilah aku ya Allah. Wajburni, lindungilah aku. Ada yang memberi maksud, ada juga yang mengatakan wajburni ni bermaksud tutuplah aibku, bermaksud lindungilah aku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Kemudian warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikanlah aku hidayah ataupun petunjuk. Wa'afini, berikanlah aku kesihatan dan keafiatan. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. 8 tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kadang-kadang mungkin termasuk diri saya sendiri, kita baca sangat laju. Rabbi fil warhamni wajburni warfa'ni. Dengarnya wajburni banyak dengar dekat situ je, tak dengarkan butir-butir perkataan tu dibaca. Oleh itu saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua penonton kepada Facebook Live dan juga video perbualan bahasa Arab harian ini untuk mengambil berat tentang berkenaan
bacaan di dalam rukun duduk di antara dua sujud ni. Tetapi jangan pula mengambil ringan terhadap bacaan yang lain. Tetapi di sini yang selalu saya nampak orang awam cuba untuk meremehkan dan membaca sangat laju sehingga kita tak dapat nak menghayati makna ke-8 doa yang kita bacakan di dalam rukun ini. Okey, boleh tuan-tuan dan puan cuba untuk perbaiki dan juga menghayati maksud rukun ini dan juga bacaannya, insya-Allah. Okey. Antara lain bacaan yang biasa orang awam tanyakan adalah bagaimana nak menyebut dengan cara yang betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ke wasallim. Dan juga bacaan yang di bawah ni sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nak wasallam ke nak wasallim. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita baca terbalik contohnya untuk orang awam ni tidaklah kita menjadi dosa yang besar. Tetapi kalau mengikut sunnah dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah dah mengajar kita dah sebenarnya. Kita nak menyebut tu biar kita ikut dia punya tata bahasa dan juga penyusunannya. Tuan-tuan dan puan perhatikan kepada ungkapan yang pertama, Allahumma salli. Salli di sini adalah fi'il amar. Okey, daripada salla yusalli. Past tense-nya salla, present tense-nya ataupun fi'il mudhari'-nya yusalli, dan fi'il amar atau suruhan berbunyi salli. Dan diakhiri dengan wasahbihi wasallim, juga dengan kita kata pembentukan yang sama juga. Okey, bentuk yang sama iaitu fi'il amar. Jadi mula dengan fi'il amar salli dan diakhiri dengan fi'il amar juga wasallim. Tidak diakhiri dengan wasallam iaitu fi'il madhi ataupun past tense. Dia nampak bercanggah di situ. Walaupun saya katakan tadi kalau baca wasallam pun tidaklah menjadi dosa yang besar, tetapi alangkah baiknya kalau kita boleh membaca dengan bacaan yang betul dan kita tahu kenapa kita baca macam tu. Okey, jadi salli berakhir dengan wasallim. Manakala ungkapan yang kedua kita mula dengan fi'il madhi ataupun past tense, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi wasallam di situ adalah fi'il madhi ataupun past tense juga. Jadi kita tengok ungkapan pertama, fi'il amar salli bertemu dengan wasallim, dan ungkapan kedua salla bertemu dengan wasallam. Fi'il amar dengan fi'il amar untuk ungkapan pertama suruhan, dan yang ungkapan kedua fi'il madhi bertemu dengan fi'il madhi. Okay, so saya harap jelaslah berkenaan dengan nak baca wasallam ke wasallim. Baik, jadi soalan yang terakhir berkaitan dengan ibadahku. Saya sebab ramai kita pun dah lepas bulan Ramadan, tetapi mungkin kita boleh tanyakan untuk tujuan praktis saja kepada rakan-rakan kita. Kalau ada rakan-rakan kita yang berpuasa sunat, kita tanya kan, mata tasumu untuk lelaki, bila awak berpuasa? Kalau perempuan, mata tasumina ataupun mata tasumin. Jadi jawapan dia kalau berpuasa yang wajib di bulan Ramadan tu asumu, kita jawab asumu, saya berpuasa fi syahri Ramadan. Bukan Ramadan tapi Ramadan. Bunyikan dad, Ramadan. Asumu fi syahri Ramadan. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan nak ubahkan syahri Ramadan tu dengan bulan dan tempoh lain, bolehlah berbuat demikian. Rujuk saja video-video sebelum ni untuk mengubah syahri Ramadan kepada hari, kepada bulan dan kepada masa contohnya. Okey, jadi saya rasa setakat itu dahulu untuk perkongsian pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan kita. Moga-moga kita dapat mempraktiskan perbualan-perbualan yang mudah ini bersama dengan rakan-rakan dan ahli keluarga kita. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.